Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okey, untuk episod kali ni aku nak ceritakan tentang kisah seram berkenaan gangguan ketika pulang mengaji. Kisah ni adalah berkenaan kisah budak-budak yang mana semua kita pernah melalui zaman budak-budak, di mana zaman balik pada mengaji ni ramai yang boleh meletakkan diorang dalam situasi ni. Mungkin ada yang duduk dalam kawasan perumahan, mungkin kurang lah. Ni macam siapa yang mau kepada kampung ataupun jarak rumah tok guru mengaji ni dengan rumah diorang jauh, mungkin diorang perlu berjalan kaki ke apa. Kisah ni berlaku pada sekumpulan budak-budak di mana kejadian ni kepada seorang je, tapi dia dalam kalangan rakawannya yang ramai. Okay. Seperti biasanya, budak-budak ni pergi mengaji pada waktu lebih kurang lepas waktu maghrib, dan selepas saja satu demi satu mereka selesai melakukan bacaan mereka, yang mana mereka menunggu setiap seorang demi seorang kerana mereka ingin pulang sekali, memandangkan rumah mereka adalah berdekatan antara satu sama lain. Dan setelah selesai saja semua habiskan bacaan mereka, mereka pun pulang beramai-ramai. Dan ketika pulang beramai-ramai tersebut, mereka macam biasalah budak-budak main benda tak apa-apa, baling-baling tuju-tuju batu lah, sembang benda-benda merapu lah, jelah budak-budak kan. Dan tidak semena-mena salah seorang pada mereka mengatakan, ada makcik pakai baju buruk lah, korang nampak tak tu? Dan pada ketika tersebut, dalam kalangan mereka ni ada 6 ke 7 orang, dan hanya 3 orang lain yang mengatakan, lah, apalah makcik ni dah lah pakai baju buruk, jalan merata-merata pula malam-malam macam ni, nak pergi mana lah tu? Dan yang melek kan, campur dengan yang cakap ni, ada lagi 3 orang nampak. Okay, 4 orang. Lagi 3 orang ni tak nampak, dan mereka lalu bertanyalah, korang nampak makcik apa ni? Kami tak nampak pun. Lalu 4 orang ni berkatakan, korang ni depan kita ni je ni, dia menyerok balik pokok ni je, tak nampak tu dia tengah duduk. Lalu 3 orang ni mula melihat ke tempat yang ditunjukkan tu, dan mereka ternyata memang tidak nampak. So tak apalah benda tu, mereka pun teruskan perjalanan pulang mereka. Macam yelah, nyanyilah, bersembang, baling batu macam yang aku cerita tadi. Dan secara tiba-tiba daripada 3 orang ni, seorang ni mula menyedari bulu rumahnya macam meremang. Tapi biasalah budak-budak, macam dia kata, apa hal aku rasa bulu-bulu aku naik? Macam dia tak tahu nak gambarkan macam mana bulu rumah merebang tu. Dan salah seorang pada mereka ni kebetulan macam agak sedikit cerdik dan mengatakan, bulu rumah kau naik. Aku dengar lah abang aku, kakak aku kata kalau bulu rumah naik ni ada hantu. Jangan cakap macam tu, takutlah. Tak apalah, kita ramai apa, orang takut apa, relax lah. Dan tanpa meneruskan perbincangan berkenaan dengan benda tu, mereka pun berjalan sampai berpegang dengan tangan sama mereka, kononnya nak hilangkan rasa takut lah. Namun setibanya di rumah masing-masing, si seorang yang tegur daripada kalangan 4 orang tadi ni, yang mana dia mula-mula tegur tentang penampakan makcik yang pakai baju lusuh ni tadi, dia setibanya di rumah, ayahnya mengatakan, kejap, bagi salam, baca doa masuk rumah, dan baca ayatul kursi. Pada masa tersebut, budak tersebut tak tahu lagi membaca ayatul kursi. Dia mengatakan, ayah, tak tahulah baca ayatul kursi, doa masuk rumah dengan bagi salam tahulah. Okey, tak apa, bagi salam dan baca 3 kul. So selepas pada kejadian tersebut, yang mana dia masuk ke dalam rumah, dia bertanya kepada ayahnya, kenapa ayah nak kena buat macam ni? Sebelum ni tak pernah buat pun. Lepas ni kalau boleh kau kena buat benda ni lagi esok dan hari seterusnya. Kenapa ayah? Nanti aku cerita, tak elok cerita malam-malam macam ni. Okey lah. Berarti kebiasaannya ialah dah penat ngaji tadi, main dengan kawan-kawan. Dia pun duduk ke atas katilnya dan mula tidur. Dan keesokan harinya, bila dia bangun, dia bertanya lagi kepada ayahnya, ayah dah janji nak cerita, kenapa semalam baca ayat kursi lah, bagi salam lah? Padahal selama ni saya bagi salam apa?
Lalu ayah dia pun berkata, semalam korang ramai-ramai ada pergi mana? Tak ada pergi mana pun ayah. Cakap betul-betul, korang ada pergi mana? Betul ayah, tak ada pergi mana. Tapi masa balik semalam, ada seorang kita nampak seorang makcik ni pakai baju lusuh. Kita orang macam marah lah. Apa hal pakai baju lusuh berjalan merata malam-malam ni? Apalah makcik ni? Pada ketika tersebut, ayah dia macam seolah-olah tercengang. Mengatakan, korang tegur ke makcik tu? Korang nampak makcik tu? Saya nampak lah ya, saya tegur lah. Ada lagi 3 orang kawan nampak. Dia orang pun tegur juga. Saya pun macam, yelah dah halalan dia orang tegur. Sebab saya yang tegur pertama ayah. Lepas tu ayahnya terus berkatakan sebegini, lepas ni nampak apa-apa jangan tegur malam-malam. Nampak kawan tiba-tiba lalu depan rumah kita pun jangan tegur. Kalau boleh jangan pergi dulu, kecuali kalau dia sendiri datang ke kita. Semalam yang kau tegur tu sebenarnya bukan makcik. Kalau kau nak tahu yang kau selama ni duk sebut hantu-hantu, semalam tu lah hantu. Masa kau nak masuk tu, aku nampak belakang kau ada dia. Kau takkan tak sedar langsung. Sejenak mendengar perkataan daripada ayah dia tu, dia seolah-olah mengatakan, ayah dia macam, alah ayah tipulah. Sekarang ni ayah nak tanya kau, semalam kau letak kasut kau dekat mana? Depan ni. Sekarang kau tengok kasut kau kat mana? Setelah dia melihat kasutnya berada, boleh dikatakan sangat jauh dengan rumahnya, tapi dia boleh melihat kasutnya. Kau tahu tak, lepas aku suruh kau buat apa yang semalam kau baca tu, kasut kau ni bergerak entah kenapa, ada sampai hujung sana. Makcik tu ubah. Kalau kau masuk dengan tak bagi salam ke apa semua semalam, memang dia masuk sekali dalam rumah teman kau tidur. Walaupun budak ni, yelah masih seorang budak, tapi selepas pada mendengar perkataan pada ayah dia ni, dia menjadi sangat-sangat takut. Di mana dia bukan boleh katakan trauma, tapi istilah orang Tara ni digempak ataupun ditakut-takutkan, dimomok-momokkan ni, dia menjadi sangat-sangat takut dengan setiap benda dia lakukan. Di mana pada waktu malam dia nak pergi ke tandas pun dia minta tolong pada ibu atau ayahnya. Dia nak keluar pergi ambil barang tinggal kat luar pun dia minta abang dia teman. So macam dia pergi mengaji pun macam dia senyap je disebabkan kejadian ni. Dan nak dijadikan cerita pula, 4 orang menegur, lagi 3 orang ni, 3 ni demam, dan dia seorang je tak demam kebetulan kerana dia masuk mengikut apa yang telah disuruhkan oleh ayahnya. Manakala yang 3 ni pula, kemungkinan lah, kita tak tahulah, mungkin makcik baca lusuh tu bagi kat dia orang musik ke apa kan. Tapi memang 3 ni demam. Dan setelah ditanya apa sebab mereka demam, dan kebetulan lah mereka yang kena tu memang yang tegur. Yang tak nampak ni tak siapa, cuma seorang tu tadi rasa meremang kan masa dalam perjalanan balik. So kat sini kenangan waktu balik mengaji ni ramai orang ada. Macam aku sendiri, dulu sebelah rumah, dan selepas tu dia macam orang yang mengajar tu, dia aku sempat habis Iqra je kot, dia pindah. Dan aku mengaji Al-Quran dengan orang lain. Jarak dia dekat je, tapi still jarak jalan, kena jalan lah. Budak-budak jalan dekat pun kira jauh dah kan. And Alhamdulillah lah aku tak pernah mengalami benda pelik-pelik. Cuma ramai jugalah macam kawan-kawan yang mana duduk kampung cerita dia orang kadang tu nak balik, gelap lah, hutan lah apa, macam bukan hutan besar tu, hutan macam hutan kecil-kecil macam tu, tapi seram lah. Macam kadang-kadang dengar bunyi lah apalah kan. So kat situ macam aku terdetik nak ceritakan tentang kisah gangguan ketika balik mengaji ni. Okeylah, terima kasih kerana menonton video aku sampai ke detik ini. Jangan lupa untuk share video ni, like, subscribe channel ni kepada yang belum subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum